Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi buat anda semua. Ini adalah workshop at Astro Awani. Sekali lagi kita bawakan topik yang cukup menarik. Ini khususnya untuk golongan usahawan. Sebenarnya bukan golongan usahawan sajalah, siapa yang belum memasuki keusahawanan, mungkin juga pelajar-pelajar yang pertanian dan sebagainya, yang ilmu pelajar dan sebagainya, kita bawakan dan tampilkan pakar dalam industri dan juga sudah pasti aspek pembiayaan dan sebagainya kita juga sediakan. Topik hari ini yang cukup menarik sebab ini adalah kadang-kadang kalau kita dengar macam besar, iaitu bagaimana untuk menerapkan teknologi dalam pertanian dan juga bagaimana untuk memaksimumkan hasil pertanian melalui teknologi. Teknologi apa? Itu persoalan yang kita tinggalkan dan juga kita akan jawab bersama dengan panelis kita. Saya nak perkenalkan dua panelis pada hari ini yang cukup menarik. Pertama sekali iaitu Encik Lokman Afandi Yahya, Ketua Jabatan Perancangan Corporate dan juga Strategi Agrobank. Selamat pagi Encik Lokman. Dan juga kita ada contohnya orang industri yang dah memulakan perniagaan yang dah lama dan pun menggunakan teknologi dalam perniagaan sendiri, iaitu Encik Munir Asim, iaitu pengasas Grasi Chili. Betul ya, Grasi Chili ya? Assalamualaikum kedua panelis, sihat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, alhamdulillah. Okey. Topik kita bagaimana untuk memaksimumkan hasil pertanian melalui teknologi. Kerana kalau kita melihat indeks jaminan kalian makanan global ini, Malaysia di tempat ke-43. Dahulu kalau kita lihat ekonomi kita ini memanglah sebahagian besarnya disumbang oleh pertanian, tapi lepas kita berpindah kepada perindustrian dan sebagainya, setakat 2019 baru-baru ini kita sekitar 7 ke 8% sahaja sumbangan kepada ekonomi. Bermakna peluang itu luas. Cuma bagaimana untuk kita meningkatkan produktiviti kita dan juga mengoptimumkan segala pengurusan dalam pertanian itu untuk memaksimumkan hasil sebagai contoh. Ini persoalan-persoalan yang dah lama kita bincangkan dan juga sudah pun ada teknologi ini, cuma bagaimana untuk menerapkannya. Itu yang saya ingin tanyakan terlebih dahulu. Tapi pertama sekali untuk memahami teknologi ini, kalau kita sebut IR 4.0 ini mungkin namanya besar, mungkin juga ramai usahawan sudah pun mengetahui. Cuma yang paling mudah untuk kita fahamkan, kalau boleh Encik Munir terlebih dahulu, teknologi dalam pertanian ini apa bentuknya, apa yang boleh kita amalkan pada masa kini, Encik Munir? Ya, terima kasih Encik Najib. Dalam pertanian ni selalu kita melihat teknologi ni, mungkin kita takut mendengar lah bila kita dengar IR 4.0 ni, kita melihat lebihnya ini kepada kilang-kilang besar ya. Kita berfikir dari Jepun yang begitu maju dan kita mungkin tidak boleh menggunakannya. Jadi itu sebenarnya tafsiran yang salah lah. Sebenarnya IoT 4.0 ni ataupun kita panggil Internet of Things ataupun benda-benda yang terlibat dengan penggunaan internet dah ada pun di Malaysia dan banyak yang boleh kita gunakan sebenarnya, yang tak perlu kita panggil ni sampai terladang kita seperti kita panggil space shuttle ataupun seperti NASA dan sebagainya, tidak perlu sampai ke tahap tu. Tapi IoT ni memang diperlukan walaupun skala di mana pun kita ada. Jadi peluang kita untuk menggunakan di ladang tu tidak sepatutnya menjadi satu halangan besar ya, sebab benda ni murah dan boleh digunakan. Pertanian ni kalau saya secara peribadi dekatlah di hati saya sebab saya lahir dan juga besar di Felda. Jadi memang sawit itu adalah memang permainan lah waktu kecil kan. Tapi itu sawit dan memang ada sistem susun dan sebagainya. Kalau pertanian-pertanian biasa ni, Encik Lokman sendiri, bagaimana untuk kita melihat tahap kepentingan pertanian dulu? Saya faham mungkin ramai partisipan kita nak tahu apa lagi pembiayaan dan juga apa teknologi yang disediakan. Nanti kita masuk topik itu, tapi Encik Lokman terlebih dahulu. Pertanian menggunakan teknologi ini pada pandangan Agrobank sendiri. Bagaimana tahap kepentingannya dan juga take up rate-nya dalam industri itu pada pandangan Agrobank sendiri? Terima kasih Najib. I think that's a very good question. I think satu soalan pembuka bicara yang cukup baik. Saya rasa bila cakap tentang teknologi dalam pertanian, macam Cik Munir cakap tadi itu, I think itu satu persepsi yang menakutkan orang sebenarnya untuk terlibat untuk menerapkan teknologi dalam pertanian. Itu Cik Munir ya. Tapi sebenarnya kami di Agrobank, I think sebagai pembuka bicara juga, saya rasa is only fair for me to basically describe Agrobank tu apa. Basically kami dah berada dalam industri perbankan ni for the past 52 years. Ni tahun ke-52 kami di Malaysia. Kita wujud sebagai Bank Pertanian Malaysia dulu dan sekarang ni kita dah berevolusi lah, beberapa peringkat dah. Kita dah masuk ke dalam, kita dah jadi dikorporatkan pada tahun 2008 dan kami jadi Islamic Bank pada tahun 2015. So we have grown so much for the past few years especially. Dan tahun 2019 Agrobank ni kita renew our VC. This is important
question before I answer your question, Najib, because VC Agrobank adalah advancing agriculture beyond banking. Okay, ada dua statement besar di situ, ialah advancing agriculture, iaitu kita memajukan atau memodernkan pertanian. Pertama. Yang keduanya beyond banking, maknanya Agrobank perlu buat lebih lagi daripada sekadar sebuah bank. Kami ialah DFI, Developmental Financial Institutions, dan kami perlu membantu golongan-golongan petani, terutama sekali mereka yang ingin memodernkan pertanian. Dan to answer your question, Najib, yes, in short, is very important untuk kita terus terapkan, adaptasikan teknologi dalam pertanian. Is very important. Because why? Dia ada beberapa objektif. Objektif pertama ialah to increase the yield per hectare. Kan? Saya rasa Cik Munir seorang yang memang dah berkecimpung dalam teknologi ni, memang nampak perbezaan antara conventional farming dengan juga farming yang menggunakan teknologi. Kan? Saya bagi contoh, dia ada banyak sebagai bawah teknologi pertanian dia banyak. Kita ambil contoh indoor farming. Kan? Kita ambil contoh indoor farming tu sendiri, dia ada buat bertingkat, sekarang kita vertical farming, macam-macam. Kalau kita tengok mungkin indoor farming dalam kawasan 15,000 square feet, for example, that one is equivalent to 1 or 2 hectares punya hasil di luar. Tapi di dalam kawasan rumah kedai yang terbengkalai, for example, kita dah boleh buat indoor farming dalam tu. Dalam tu kita boleh buat bertingkat, dia boleh 6 to 8 layers of sayur boleh ditanam. The best part is that kita letak LED pun dalam tu. Bila LED ni akan imitate cahaya matahari. Meaning that 24/7 sayur tu akan dapat bakalan cahaya matahari. So what does it mean? It means that technology number one will be able to increase, atau meningkatkan hasil pertanian. Pertama. Yang keduanya akan memudahkan pengurusan pertanian itu sendiri. Mungkin Cik Munir sekarang ni dia dah tidur malam pun dia boleh tengok, mungkin dia ada dashboard kat phone dia kan. Boleh tengok berapa banyak row of chili dia yang dah grow at certain level. So itu antara benefit, dan kami di Agrobank kami rasa benda ni adalah something, again, kami memang lama dalam industri pertanian, tetapi kami baru juga untuk kami berkenalan dengan teknologi dalam pertanian, dan kami sendiri sedang berevolusi sekali dengan perkembangan teknologi di dalam pertanian. Terima kasih, Najib. Itu yang paling pentingnya, kerana kalau kita menyebut tentang term ataupun terma precision agriculture ni, agrikultur ataupun pertanian tepat ini, smart farming kalau orang biasa dengar ni, pertanian pintar dan sebagainya, dia sebab dia mengoptimumkan segala perkara yang kita ada, seperti air, kita tengok juga baja, pesticide dan juga segala peralatan kita untuk kita pastikan bahawa hasil itu meningkat seperti yang Cik Lokman sebutkan, dan juga pada masa yang sama kita juga nak menguruskan kos itu. Dan antara cabaran utama saya kira yang dihadapi oleh sektor pertanian ini, bagaimana untuk kita mengelak ataupun mengawal sebarang perubahan cuaca, kerana apabila berlaku kalamitis dan sebagainya, ini akan menjejaskan hasil dan sebagainya. Itu yang saya ingin tanyakan Cik Munir. Macam mana sebenarnya Cik Munir dah memulakan IoT, Internet Kebendaan ini di ladang sendiri? Apa perbezaannya kalau boleh dikongsikan? Macam mana bukan sahaja meningkatkan hasil tapi juga mengawal dan juga mengoptimumkan segala sumber? Okey. Bila kita menggunakan pengalaman saya lah 7 tahun dulu, saya cuba menggunakan vertigasi biasalah, maknanya kita tidak banyak fokus kepada IoT. Cuma sedikit kepada automasi dan sedikit kepada kita panggil localized digitalization maknanya digital dalam bentuk lokal saja, mana kita tidak menggunakan wifi, kita tak kawal daripada rumah, kita boleh ke padang. Beza dia adalah 7 tahun bila saya cuba buat cara yang biasa tu, kita menggunakan satu, walaupun hasil kita ada tapi kos operasi kita tinggi sebab kita tak pasal turun pekerja kena ramai. Lepas tu yang keduanya dari segi precision tu, pembancuhan baja, sebab bila bercerita mengenai precision ni, kita bercerita mengenai berapa jumlah baja kita nak bagi kepada pokok. Kena sesuai lah macam kita makan lah. Kalau kita manusia ni makan cun-cun sehari cukup berapa gram vitamin kita makan, sayur berapa gram, daging berapa gram, jangan terlebih makan, jangan terkurang makan, kita akan menjadi, kesihatan kita akan jadi baik lah. Begitu dengan pokok tadi tu. Jadi pokok pun dia perlukan kita control nutrition. Tak boleh terlebih baja, tak boleh terkurang. Pagi dia nak baja, petang dia nak sedikit air. Kalau hujan, macam jadi banyak parameter ni. Kalau kita tidak menggunakan IoT ni, kita tak pasal duduk kat ladang lah. Orang tengah beraya pun kita duduk kat ladang juga. Sebab pokok cili, macam saya buat cili kan, pokok ni dia tak tunggu kita raya ke, kita Christmas ke, kita tahun baru, dia tetap berjalan. Jadi hari Ahad pun kita terpaksa pantau. Jadi sebenarnya IoT ni dia menyenangkan kerja kita dan mengurangkan kos. Jadi hasil yang sama sebenarnya, katakanlah hasil di 1 tan, tapi kos operasi dia jadi rendah, jadi keuntungan kita bertambah sebenarnya. Sebab tingginya hasil tu kena tengok juga
Mungkin hasil tinggi tapi kos dia atau hasil tinggi tapi kos dia tinggi, keuntungannya mungkin RM1. Satu lagi, hasil dia biasa je sama 1 tan tapi kos operasi dia RM2 je. Kos dia maknanya keuntungan tinggi. Jadi kos kita panggil ni apa namanya, di yield tu kena parallel dengan kita punya hasil tadi tu. Jangan hasil kita tinggi tapi kita punya operasi kita tinggi sebab kita tak gunakan IoT. Sebab itu bila orang kata, saya katakan bila kita guna IoT ni, kita punya keuntungan kena bertambah. Bagaimana keuntungan bertambah? 2 faktor. You punya hasil bertambah dan juga you punya kos operasi turun. Dua ni kena selari. Kena bersama. Kalau you keluarkan katakanlah durian tu satu pokok tu sampai satu lori keluar kan, memang banyak. Tapi nak produce satu lori tu 1 juta, tak ke mana lah perginya. Ataupun kita gunakan juga hasil dia 1 lori keluar satu pokok tu. Tapi kos operasi dia seorang je jaga pokok tu. Baja dia seguni je kita guna. Jadi untungnya banyaklah, lagi banyak daripada seorang tadi tu. Jadi that's the both side lah. Jadi beza dia tak pakai IoT ni dengan pakai IoT ni banyak menyenangkan dan juga mengurangkan kos lah. Dua benda yang saya nampak sangat ketara lah. Kecuali kita bila kita guna IoT ni, kita beli satu mesin yang kita panggil over design. Kadang-kadang ni kita nak bagi baja je tapi beli sistem yang sangat sophisticated. Kecuali kalau kita buat contoh macam yang Encik Lokman kata tadi, kita buat indoor farming, vertical farming. Yes kan, very high dia punya capital, tetapi dia punya certification pun tinggi, boleh dapat MyCert, jual pun 2 kali ganda, contohnya. Jadi sebab itu saya ada dalam saya punya perbincangan dalam slide ni, saya akan cerita bila nak guna IoT ni. Adakah semua orang, siapa yang nak gunakan? Kalau nak guna, macam mana? Apa kepentingan dengan AgroBank? Kenapa AgroBank kena jadi kawan baik kita bila kita bertani ni? Itu semua kena ada tu. Kena ada. Ya. Okey. Ya, Cik Budi, sebenarnya saya faham ni, bila kita kata teknologi ni, mulalah ramai nak tahu ni, berapa kos yang dia apa semua kan. Jangan risau, kita akan masuk topik tu je lagi, sebab itu kita nak bawa AgroBank juga, untuk topik-topik itu kiranya $1 million question saya, itu paling penting sekali, kita akan tanya sekejap lagi. Tapi, bila kita cakap teknologi IoT, internet kebendaan ini, kadang-kadang termak ini terlampau besar untuk setengah usahawan pertanian dan sebagainya. Sebenarnya, adakah perlu pengetahuan luas untuk kita menggunakan teknologi dalam pertanian ini, kena pergi kursus dan sebagainya, pun sebenarnya mudah saja untuk guna teknologi. Cik Muni. Ya, sebenarnya itu satu perception yang orang selalu silap sebab dia kata saya bukan engineer, saya ni SPM lah ataupun saya ni SRP je, jadi teknologi ni bukan saya punya. Sebenarnya silap tu. Saya tanya satu soalan dia bila petani jumpa saya. Awak pandai gunakan telefon smartphone tak? Ada, dia kata ada phone, ada. iPhone pun ada. Wah, smartphone tu sebenarnya canggih tu dah, tapi dia boleh pakai. Tapi tak ada pula dia pergi kursus nak pakai smartphone. Tak ada. Kan beli iPhone yang mahal-mahal kan, ada pergi kursus tak? Tak ada. So pandai je install software, pandai je tukar background screen. Tak hanya saya tengok anak saya juga, kawan-kawan saya yang ada phone kan. Petani ni petani. Wow, handphone canggih, Android latest version kan. Huawei P20 Pro kan. Tapi dia kata beritahu saya, susah tak pakai IoT, saya kata. Lagi susah pakai telefon begitu dia. Sebab bila kita mikirkan IoT, minda kita selalu fikir, ini kilang Proton yang pakai, ini kilang Mitsubishi, ini kilang besar-besar, ini kena saintis, kena ada seorang ni. Sebenarnya kalau kita nak applykan benda ni di dalam ladang kita ada benda yang kita kena lihat dari segi apa kos yang kita kena ada. Berapa saiz ladang kita dan kita gunakan. Dan kalau kita katakan, kalau katakanlah nak ada IoT je, sebenarnya nak ada IoT ni, pasang kamera pun dah ada IoT tu dah, Internet of Things dah tu dah. Beli wifi, simpan ke ladang, ada kamera, boleh ditafsirkan sebagai dah IoT. Kenapa? Dia monitor ladang guna kamera. Guna kamera yang monitor ladang pun dah ditafsirkan. Dah boleh katakan dia menggunakan internet, login, tengok ladang dia. Dari segi monitoring. Itu IoT lah tu. Dan bukan setakat monitoring, mungkin kita nak juga monitor dari segi data kat ladang. Itu dah perlu data. Tetapi kita tak perlu jadi software engineer nak buat benda tu. Sebab benda ni dah ada. Kan? Macam kereta. Katakanlah tunggu jadi mekanik baru bawa kereta, tak perlu, ambil lesen je. Ambil lesen buat kereta macam mana, tahu ada steering, tahu gear, jalan. Itu yang sebenarnya di ladang yang kita kena ada. Kita beli benda dah ada, benda get ready. Jangan redesign. Ini kadang-kadang kita panggil ni fluid sensor kan. Benda dah dijual kat internet, RM35 je. Tapi dia sibuk nak masuk universiti, nak design fluid sensor tu. Tak perlu masuk ke situ, tak perlu menjadi mekanik nak pakai kereta. Kan? Yang penting kita tahu asas nak pakai macam mana. Sama yang IoT tadi. Nak mengawal kita nak kontrol. Paling simple macam kalau kita buat fertigasi ataupun pertanian moden ni, kita nak melihat bagaimana kita kawal baja. Itu mission dia. Bagaimana nak mengawal baja. Bagaimana nak melihat dia. Jadi kita fokus pada situ. Jangan fokus bagaimana saya nak buat mesin. Tadi jadi petani, ujung-ujungnya
jual barang IoT pula. Terbalik jadinya kan. Jadi jangan lost focus kat situ. Ataupun adakah kita nak beli IoT ni nak impress kawan kita? Itu pun salah tu. Kan ladang dia 2 pokok je, bahkan rumah je, tapi beli IT 20,000. Baiklah beli IT 20,000 tu buat ladang 100 ekar. Dia juga kan. Sibuk tengok orang pakai telefon, smartphone dia pernah, tapi pakainya tak reti. Begitu juga IoT tadi. Kan macam dulu pernah satu ketika lu waktu 20 years ago, masa orang boom sebab saya daripada background daripada teknologi kan, kita buat software banyak kan. Bila orang cerita come up dengan term HTML 5.0 masa tu, semua orang kata wah, benda baru ni kan. Sebenarnya website juga tu. Datang lagi pada term-term macam Apache, Linux, benda ni kan. Tapi balik kepada operating system juga benda tu. Ya, balik asas. Cuma term dia saja berbeza. Jadi saya selalu berpesan dengan petani, jangan takut dengan IoT ni. Dia ibarat kita beli handphone je. Kan? Sama ada kita pakai handphone murah atau pakai handphone mahal je. Itu je. Jadi nothing strange lah. Cik Lokman, lagi saya nak bagi Cik Lokman satu saja lagi soalan untuk Cik Munir. Kalau pertanian ini, adakah dia menggunakan teknologi ini, adakah bergantung kepada apa yang kita usahakan ataupun dia memang ada satu set of standard teknologi apa yang boleh kita gunakan? Sebagai contohlah, kalau kita ladang dan sebagainya, apa basic teknologi yang perlu kita ada sebenarnya? Okey, dalam menggunakan teknologi ni, dia berbeza-beza mengikut apa yang kita buat. Kalau orang yang tanam cili, dia lain tak sama dengan orang yang ternak ayam. Dia mungkin orang ternak ayam ni lebih pada fokus kepada suhu, mungkin fokus kepada kita panggil banyak sensor, dia sensor balenan ya. Monitoring dia amat balenan dengan setiap industri. Kalau di pertanian itu ikan contohnya, mungkin dia lebih pada monitor air dia, sensor di balenan dan dia punya yang dia nak pakai polen. Jadi setiap kita panggil ladang ni, setiap crop yang kita tanam ni dia memerlukan sensor yang balenan. Cuma yang sama mungkin monitoring lah. You nak monitor orang masuk kerja, you nak monitor cuaca, itu kesamalah. Ya, tapi nak monitor dari segi output setiap ladang tu, kita memerlukan sensor-sensor yang berbeza ataupun coding yang balenan. Sebut macam saya di tempat saya memang saya ada coding engineer sendiri. Ya, saya ada software engineer di tempat saya dan kerja dia buat coding je. Ya, orang kata, macam mana orang pertanian dia buat coding pula? Sebab jadi saya balenan sebab saya banyak ladang yang saya kena buat, saya hire orang untuk jaga, just fokus yang itu sikit. Tapi kalau kita buat sedikit, tak perlu pun. Jangan takut bila orang kata, kena ada software engineer ke, tak perlu. Macam saya, bila saya perlukan, sebab yang tadi itulah. Jadi setiap ladang ni dia berlainan. Kalau ladang termasuklah meracun ya. Kalau kita tanam nanas contohnya, cara meracunnya tidak sama. Kita nak bagi foliar, cara tidak sama kita tanam cili. Kita kena jaga, dia serangga pun berlainan. Serangga yang menyerang cili ni tak sama serangga yang menyerang pokok mangga. Kan? Jadi setiap IoT ni kita tengok apa kita nak buat dan kita di situ kita list down apa yang kita nak, yang tak perlu kita buang supaya kita tak ada overspend dengan teknologi ni. Ini benda yang tak ada pun kita serap ataupun kita ambil orang lain punya. Ambil IoT ladang ternak ayam, kita nak cuba gunakan ladang tanam cili pula, memang tak jalan lah. Jadi itu beza dia antara setiap ladang tu dia berlainan. Ya. Konsistensi dan sebagainya lah kan. Okey, Cik Lokman, saya nak bawa masuk Cik Lokman ni, inilah topiknya, kos. Kos ini bagaimana untuk kita melihat bahawa tinggi ke sebenarnya kos ni nak menggunakan teknologi ni, sebab Cik Lokman sudah pastilah ramai juga pelanggan-pelanggan sebelum ini yang datang minta financing, pembiayaan dan sebagainya kan. Bagaimana penilaian Agrobank sendiri melihat kepada viability bisnes tersebut mengadaptasi teknologi dan sebagainya? Kosnya tinggi atau tidak? Kedua, bagaimana Agrobank sendiri menilai semua bisnes-bisnes yang mohon pembiayaan ini? Terima kasih Haji. Tak dinafikan mengadaptasikan teknologi dalam pertanian tu ada cabaran dari segi capital. Kan, capital requirement tu agak berbeza daripada konvensional. Kalau konvensional tu cangkul jalan, kan, ada biji benih tu jalan lah. Tapi if you want to adopt technology in your ladang, ada sedikit cost. Tapi dia ada beberapa tahap tu sebenarnya tu. Untuk sesiapa beginner ni, macam Cik Munir cakap tadi, you beli IoT yang RM30 kat Shopee tu mungkin dah boleh start something. Most important thing is the coding and the creation of wujudkan smart farming punya ekosistem tu. Kena ada spesifik untuk setengah tanaman. Jadi untuk menjawab soalan Najib tu, sebenarnya dia depends on kita punya appetite, kita punya kehendak sendiri. Kalau kita baru-baru nak berjinak, kita mula dengan level 1 dulu, kan, beli yang murah-murah, kita faham dulu how it works. Sebenarnya macam
betul Cik Munir cakap tadi tu, dia bercakap pasal teknologi. Saya tentu tak IoT saja dulu, dia banyak, pecahan dia banyak. IoT ni sebenarnya adalah sensor je sebenarnya. Nah, untuk betul Cik Munir kan, untuk meletak untuk kita faham tahap air di dalam ladang tu. Kalau kurang dia akan bagi alam pada kita tambahlah air. Baja NPK for example, kurang baja ni kita tambah. So benda-benda macam tu. Lepas tu dia tambah pula elemen lain, contoh kamera. Macam Cik Munir cakap tu. Kamera ni boleh monitor. Kalau kita pergi ladang tu sendiri pun boleh tengok kat rumah je contoh. Lagi canggih pula ada sengah-sengah dia boleh letak infrared camera untuk tengok tahap kematangan buah for example, sebuah kawasan. All these things pula, dia bila sambung pula dengan elemen coding tadi tu, Cik Munir cakap tu, dia jadi AI pula, artificial intelligence, untuk dia automatic pula keluar air sendiri. Kita tak perlu buka pipe air. So, these are the technology levels yang kita cakap tadi tu. So, nak cakap pasal cost of course dia ada kalau tahap yang kita objektif itu tu nak buat besar dan kita dah buat canggih betul, memang tinggi. Tetapi kalau kita nak mula dengan basic dulu, open kat luar, mungkin conventional farming tu kita letak IoT, that one sebagai beginner boleh mula. Jadi itu soalan pertama dari segi cost. Yes, kalau you tengok based on tengok saya cakap lah tahap appetite you. Berapa tahap kelaparan you nak buat teknologi dalam pertanian, itu pertama. Kami dari segi Agrobank mudah. Kami punya assessment atau penilaian kami simple je. Satu, business viability. Pertama, itu paling penting lah kan. Nak tengok, kalau nak tengok teknologi tapi dalam sektor apa nak tanam. Kalau contoh macam cili, it's a good market kan. Contoh timun. Now look at the current market, it's not good product untuk you even tanam, bukan sahaja teknologi, apatah lagi teknologi. Konvensional pun sekarang ni untuk timun pun mencabar harga dia sekarang contoh. So we looking at business viability number one lah. Yang kedua, kita tengok customer tu sendiri kan. So ini paradox yang kita kena faham juga. Menariknya sekarang ni kalau tengok dari segi umur, purata umur mereka yang terlibat dalam sektor pertanian ini data daripada Jabatan Statistik. Mereka yang terlibat dalam sektor pertanian ni average umur dah 56 tahun ke atas. Ini merupakan sektor yang paling tua dalam Malaysia. Average umur paling tua. Kalau tengok manufacturing services semua ada dalam lebih kurang 20 lebih, 30 lebih kan. Pertanian 56 tahun ke atas average umur petani kita. What does it mean? It means that kita golongan belia ni tak nampak lagi the value of pertanian ni sendiri. Kaedah dia macam mana? Teknologi ni lah kaedah dia. Kan kita dengan macam Cik Munir cakap tadi, main phone kan. Ya, semua all the belia-belia kita suka je main phone ni. Imagine main phone boleh tanam sayur, tanam whatever you want to tanam. At the same time buat duit. Kan, this is the value proposition kita kena bentangkan kita pada golongan belia, nampak duit whether we like it or not. Cakaplah kita buat ni untuk untuk negara, tapi that's not kid ourselves lah. Duit tu is paling penting lah, betul Cik Munir kan. People needs to see the money. Sebab tu sekarang ni saya again bagi Agrobank mudah je kami penilaian, tengok business viability, business approach, and of course berapa capital yang diperlukan untuk, dan tengok payback period lah. Kan, kalau you nak contoh macam Cik Munir cakap betul tadi, indoor farming, the payback period sekarang ni mungkin 5-6 tahun baru dapat. So that one tak interesting. Kenapa? Sebab teknologi untuk indoor farming masih mahal. Kenapa masih mahal? Sebab all those things kita import. LED lighting kena import. Even, of course lah, ada PVC piping boleh buat sendiri lah, tapi tak ramai yang specialist tu buat those things. Sensors tu again kita boleh dapat internally. Paling dalam Malaysia lah. Paling mencabar is the LED lighting untuk indoor farming tu. Tak banyak syarikat yang boleh offer. I think locally tak ada kot yang boleh offer. Betul kan Cik Munir kan? Harga yang menarik untuk LED lighting tu. Kebanyakan LED lighting kita kena import from China or even Europe. Lagi mahal harga dia. Nak bawa masuk LED lighting, satu lagi cabaran. Jadi to recap my points, Najib, I think number one, yes, teknologi ni, nak masuk teknologi ni ada beberapa peringkat. Kalau nak beginner, murah. Beli kat Shopee, pandai buat coding sikit, cuma sambung-sambung sikit, insyaAllah boleh jalan. Itu yang penting, orang macam Cik Munir, dia boleh jadi mentor kepada orang-orang ni. Kan, you tak payah fikir pun, Cik Munir akan masuk, bagi you jalan, you tanam je. Guna teknologi Cik Munir. Kita pasal tu sebenarnya. Nanti kita cerita pasal macam mana mentor-mentee ni. Yes. Okay. Dan sebagainya. Tapi Lokman, saya tanya Lokman sekejap lagi ni.
apa produk-produk financing ni, pembiayaan yang Agrobank ada ni, apa namanya kalau orang ni usahawan pertanian pergi ni nak cari produk apa dan sebagainya. Tapi sebelum tu, ni participant semua yang mendengar pada ketika ini, kalau ada soalan boleh saja tulis dekat chat room tu, tulis saja dan saya akan ambil. Sekejap lagi 11.30, 11.35 macam tu, saya akan tanyakan kepada panelis kita soalan-soalan ini. Okey, Cik Lokman, apa produk-produk pembiayaan ini? Kongsikanlah. Okey, di Agrobank ni kita ada beberapa produk yang kita boleh gunakan sekarang, dan juga ada beberapa program lain yang kita tengah rancang pun untuk semua agripreneur kat luar sana. Contoh yang ada sekarang ni, kita ada yang kita pernah buat dulu, contoh macam produk 3F, Fund for Food. Kita ada term financing, kita ada MEFI, Machinery and Equipment Financing, kita ada untuk pengguna-pengguna kita atau pelanggan-pelanggan Agrobank untuk apply. Bawah package rancangan ekonomi bank negara, dia ada SME Automation and Digitalization Facility, ADF. So pelbagai produk, dan semua produk-produk Agrobank, sebab kami ni ialah DFI atau Developmental Financial Institution, kami punya profit rate ni I think around 3.75 atau 4% saja setahun. Dan I think semua produk-produk yang kami ada ni, biasa bila kami keluarkan dia punya take up rate cepatlah, laju habis. Dan tempoh delivery pun sampai 10 tahun kadang untuk sesengah produk kami ni. Jadi saya rasa ini peluang yang perlu usahawan sana ambil. On top of that, dalam masa terdekat ni insya-Allah kita akan lancarkan satu program baru, kita panggil modernisasi rantaian nilai. This is where kita akan bagi peluang. This one saya boleh ceritakan sebab this was announced, diumumkan oleh Menteri Kewangan pada bajet yang lepas tahun 2020 tu, dia announce modernisasi rantai nilai dengan package pembiayaan sehingga RM1 juta, kan? Dan tempoh bayaran lebih kurang kira 7 ke 10 tahun dengan kadar pembiayaan lebih kurang 3.5%. Jadi banyak program-program dan produk yang ada di Agrobank yang kita ada bersedia untuk membantu usahawan di luar sana. Terima kasih, Najib. Cik Munir, kongsikan pula pengalamannya, sebab usahawan yang dah menjalankan perniagaan ini tentulah yang paling tahu sekali kos permulaan, nak set up dan sebagainya ni. Dan ada juga yang bertanya soalan sebenarnya dalam chat room kita ni, berapa lama untuk break even ni, untuk balik modal untuk Cik Munir sekali? Okay. Mungkin sebelum saya cerita mengenai cost tu berapa dan break even dia berapa, boleh saya sharekan slide lah, boleh saya nak sharekan slide. Jadi ini contoh bagaimana rupanya ladang tu kalau kita gunakan IoT lah, tak nampak cangkul kat situ kan. Kita boleh nampak kepada benda yang wire kan. Dan bila kita cerita mengenai IoT, saya suka kepada innovation. Banyak innovation kita buat di ladang dan sebagainya. Dan innovation ni pun tidak kita panggil ni fokus kepada kita kena ada degree, tidak. Dan innovation ni adalah kita berfikir ramai-ramai bagaimana kita menyelesaikan satu masalah tu menggunakan IoT dan otomasi. Otomasi sangat penting di ladang Najib inovasi sangat penting. Kalau tak ada inovasi, memang ladang tu akan jadi macam tu, kerja akan jadi susah. Jadi inovasi dan campur pula dengan IoT, dia menjadikan kerja lebih senang lah kita nak buat. Jadi kelebihan dalam IoT ni, saya nak cerita mengenai kelebihan adalah dari monitoring, pemantauan. Yang keduanya, monitoring ni macam kita cerita dia, kamera dan sebagainya, precision in terms of fertilizer dan irrigation. Itu IoT. Jadi IoT ni bukan kita panggil ni komputer saja. Bila kita cerita pasal precision, macam saya kat ladang saya adalah komputer kat situ. Sebab itu tadi kos dia tinggi tu. Kos tinggi sedikit lah, daripada cangkul kena beli komputer pula. Dulu tak ada komputer, pakai cangkul je. Kos komputer. Komputer pun tak perlulah beli komputer yang gamer punya yang harga RM7,000 tu. Alah, saya pakai komputer ke ladang saya pakai second hand je. Yang compact yang orang buang, dengan pakai yang tu je. Harga baru RM300.5 kan. Boleh pakai. Very solid. Cukup dah untuk IoT. Jadi macam yang Encik Lokman kata tadi lah. Dia bergantung dengan kehendak kita tu kat mana. Hunger for teknologi ni kat mana. Kalau kita nak canggih lagi, nak LED mahal lah. Kalau kita nak ladang tu, kita sampai je dia say hello kat kita. Boleh? Macam ladang saya kalau saya nak buat, masuknya pagar ladang tu, gate buka sendiri, tak payah tekan apa-apa. Boleh? Kan? Tapi your hunger for teknologi macam mana? Kan? Macam saya di ladang saya pakai voice command. Kadang-kadang tak pakai pun voice command tu. Tapi seronok tengok kan. Bila ada KP datang, ada pegawai tinggi datang, dia nak tengok bagaimana utilization. Kita tunjuklah benda ni semua boleh. Yang ketiga tu,
Perasan tak IoT ni dia mengurangkan low cost operasi kita, sebab kita tak perlu ada seorang dedicated kerja bancuh baja setiap hari. Dah ada otomasi dekat situ, automation. Dan di situlah ada sensor-sensor tadi tu nak monitor sebagainya. Dan berapa besar macam apa yang kita nak monitor bergantunglah. Kalau kita ada bajet RM100, sensor satu benda je lah. Kalau bajet 200, mungkin boleh sensor hujan sekali. Kalau bajet 1000, mungkin boleh sensor. Manusia bekerja ke ladang ke mana dia? Takut dia bekerja pagi, balik tengah hari, lepas tu kita nak tengok dia datang balik pula. Mungkin kita cerita mengenai HR punya sistem, kita panggil thumbprint dan sebagainya. Jadi kos tu akan tinggi dan seterusnya lah ya. Yang keempat ni kita tengok hasil yang tinggi ya. Kenapa kita kata hasil tinggi? Sebab cukup makan. Kenapa manusia itu sihat? Makan dia jaga, pagi ngam-ngam, air cun-cun 8 gelas. Jadi sihatlah pokok tu ya. Ya, tapi kena ingat juga IoT ni tidak menjamin matahari takkan turun, akan ada, takkan hujan, akan hujan juga. Jadi kita kena kena kat situlah. Itu yang kita tengok kat situ. IoT ni boleh. Yang last kali amat penting tu, attract young generation ni, penggalak kepada generasi muda ni. Jadi kalau kita nak melihat sekarang, kalau dulu tengok ladang ni orang tua je, macam yang statistik yang apa nama ni, Najib cerita tadi, statistik kita ni teruk orang, maknanya kalaupun Encik Lomban bercakap tadi kan, statistik kita orang maknanya generasi muda tak ada, tapi di dalam syarikat saya sekarang ni lebih kurang 95% kot pekerja saya semua muda-muda ya, yang di ladang kita, yang macam di program generasi yang kita buat di Melaka di Alur Gajah. Jadi dekat situ usia mereka bawah 40 tahun dalam program ASID jadi sebenarnya program tu banyak sebenarnya. Jadi anak muda sekarang ni pun di ladang saya, pekerja saya ni, bila habis dia tengah hari, mereka main game. Jadi di ladang saya galakkan siapa yang berkebun dalam grup, siapa yang hadir pagi ni, kalau ada ladang tu, pasang wifi percuma kat situ. Rajinlah anak muda ni bekerja kat situ. Ya kan? Jadi ladang saya semua wifi percuma. Jadi itu satunya penggalak kepada generasi muda. Sebab kita tak boleh lari, di mana generasi muda sekurang ni, walaupun dia berladang, dia suka main game. Mungkin simpan satu game center kat ladang tu. Baru ramai pergi ladang. Ini salah satu contoh lah. Jadi tadi ada yang tanya tadi, berapa banyak kita nak pakai IoT, berapa kos dia. Dia ketika kita tahu dulu, kita nak buat, apa yang kita nak buat. IoT ke dan automasi. Dia ada dua kat situ sebenarnya. IoT ni, bila kita nak muda, adalah benda yang terlilit dengan modem. Kita kena beli wifi modem. Tak mahal, 200 lebih je. Dan kita nak capture data, adakah kita nak banyak sensor kita nak pakai. Macam saya kata, adakah kita nak bila ada haiwan lalu je, alarm berbunyi. Ada kita nak buat macam tu. Ataupun macam saya, di ladang, kalau baja saya tak cukup, terlupa bancuh, saya punya siren akan berbunyi. Jadi ladang, orang pekerja saya kat ladang tu akan pening kepala dengan bunyi siren tu. Saya pasang siren 2 biji. Kalau dia berbunyi lebih daripada 1 minit, tak habis-habis, dia orang tak boleh tidur. Sebab dia orang kena pergi juga ke dalam tangki baja tu, masukkan baja sebab alarm berbunyi. Masukkan baja tu, berhentilah alarm tu. Jadi maknanya baja sentiasa ada. Ini contoh dia. Sebab kita kena ingat, pekerja di ladang pula bukannya 24 jam tengok handphone dia. Walaupun IoT. Kan? Jadi kita kena satu cara, sensor yang nak trigger dia. Bagi pengalaman saya, alarm sistem tu lah yang paling senang sekali. Kalau boleh simpan terus dekat kabin. Dia bunyi melompat semua pergi masuk baja. Kan? Kalau jadi itu contohnya satu lagi jadual ya. Bila kita cakap pasal IoT ni, simple as contohnya kita pakai Google punya calendaring. Itu IoT lah tu. Kan, kita monitor, kita sharing dengan ladang, sharing dengan kita, cuma platform dia Google punya lah. Dan satu lagi otomasi tu, adakah kita nak automatekan membancuh baja? Adakah kita nak automatekan? Ini benda-benda menyebabkan kos kita. Jadi banyak mana kos kita tu kita boleh bayar balik bergantung dengan how big is your farm. Kalau kos kita otomasi ni habis RM20,000, tapi tanam seekar, income sebulan RM100, maknanya 30 tahun pun habis bayar tu. Kan? Tapi kalaulah kita punya IoT cost, kan, RM20,000, ladang kita 50 ekar, mungkin 2 tahun je siap dah. Dia bergantung dengan size of the farm. Sebab IoT yang sama boleh mengawal macam saya. Satu unit IoT yang saya buat tu, boleh mengawal sampai 5 ekar. Lebih 5 ekar, tambah lagi satu tangki yang lain. Jadi itulah kita panggil, sebab itu kita harus dengar. Economy of scale. Sangat penting. Yang tanam sedikit lagi susah dibuat berbanding dengan tanam banyak. Kalau kita tanam sedikit, nak beli barang mahal, nak bayar balik bank pun susah nanti. Jadi benda macam itulah yang berlaku. Jadi macam kalau dengan bank boleh kalau lihat benda ni, ya boleh dibayar balik ke tidak. Itu contohnya. Jadi kos kita tadi banyak bila kita boleh bayar bergantung dengan ladang kita. Kalau kita buat 10 ekar nak menggunakan IoT, cepatlah dia. 2 tahun, tak sampai 2 tahun pun boleh bayar habis dah.
IoT, IoT kita. Sebab IoT ni, pengiraan saya lah, pengalaman saya, IoT ni, dia tidak lebih daripada 10% daripada kos capex tu. Untuk start, kalau nak canggih lagi, 50% pun boleh, macam saya kata lah. Kalau kita nak simpan LCD screen kat setiap penjuru ladang, nak simpan 20 kamera, kan, sampai ke dapur pun kita nak pasang kamera, tinggilah IoT kita kat situ. Kan, ataupun sensor kita nak pasang satu pokok, satu line ke satu ladang. Adakah kita nak monitor setiap sensor, setiap biji polybag tu? Dia bergantung dengan apa yang kita nak buat kat situ. Jadi benda satu lagi, bila kita nak pakai IoT ni, ini sangat penting ni. Sebab ada orang tanya saya, dia ladang dia baru 100 pokok tapi nak pakai IoT. Kalau sini pergi Shopee je beli kita. Dia beli sensor ni, pakai rumah, beli bateri 12 volt, jalan kita. Kan? Jadi tak perlu masuk kursus dekat Institut Kemahiran Mara nak buat IoT, tak perlu. Beli yang dah ada siap dekat Shopee, dekat Lazada banyak, ya. Paling tidak dekat, kalau nak beli banyak lagi kalau dekat apa kita panggil AliExpress pun banyak, ya. Yang pertama kita tengok ni luas ladang tu. Besar mana ladang dia. Itu kita tahu. Kalau ladang kita kecil, apa yang kita kena pakai kat situ. Very basic. Yang kedua tu, adakah kita nak gunakan IoT ni untuk buat apa? Kalau macam yang apa ni Lokman cakap tadi, kalau vertical farming, indoor farming, memang confirm dapat My Organic punya certification. Jadi dia boleh gunakan LED tadi, dia boleh pinjam lebih besar. Sebab apa? Sebab hasil dia nanti akan tinggi. Ya, mungkin RM30 sekilo kalau cili tu, kalau My Organic. Ya, jadi tengok pasaran mana kita nak pergi. Tapi kalau kita setakat tanam cili nak jual kat kedai Aceh depan rumah tu je, tak payahlah IoT kan. Cukuplah memadai setakat timer digital tu pasang pergi air. Cukuplah tu kan. Jadi yang ketiganya kita kena tengok kepakaran. Kita nak jadi profesor ke menggunakan IoT ke kita nak jadi peladang, itu kena penting. Kalau kita nak kalau kita buat besar, kita hire coder, kita hire. Kalau ladang besar lah, kalau ladang kita kecil 1 ekar 2 ekar, memadailah kita ambil benda yang dah siap yang simple untuk kita gunakan. Lepas itu kita kena tahu juga, jangan kita bila kita dah beli tu rupa-rupanya ada hidden cost. Hidden cost ni macam cloud services kita kena bayar. Kena bayar pula benda tu rosak. Macam saya sensor memang simple lah. Sensor saya kalau rosak kos RM2.5 je. Kalau ambil yang proper punya sensor, yang mahal ke industri tu, RM1,000 sensornya. Kalau rosak RM1,000. Contoh. Jadi kita kena tengok di mana cost kita. How far can you go bila kita nak absorb IoT ni. Satu lagi kekerapan penggunaan. Adakah IoT ni kita nak guna sangat kerap sangat? Ataupun just untuk launching je? Perasmian kita nak pakai IoT, lain tak pakai pun. Jadi kita kena tengok kalau macam voice command. Voice command, kadang saya voice command. Tapi nak pakainya amat kurang. Sebab apa? Sebab segala benda dah otomasi. Jadi kita tak perlu. Jadi buang voice command tu. Jangan beli. Ada orang nak pakai sebab apa? Shock dia nak tengok. Jadi keperluan, kehendak dengan macam kita ni, kehendak kita, keperluan tu nombor satu dulu. Itu perlu tu. Jangan desire tu. Satu lagi remote report. Adakah kita pakai ke tidak remote report ni? Kan, data logging. Dan kedua lagi, adakah bersedia kita nak buat cost kita? Ada persediaan cost. Ini kalau kita nak buat, berkomunikasi dengan Growbank bagaimana nak menggunakan, sebab bila kita buat pertanian ni rakan paling dekat banking adalah Growbank. Jadi cost IoT ni memang ada dalam package diorang. Jadi I will say to do this kena ada elemen-elemen ni lah. Ini contoh-contoh yang gambar yang saya boleh ceritakan bagaimana simple, tak complicated dan tak perlu nak kena design circuit board dan sebagainya, ambil apa yang ada dan redesign balik, olah balik. Ini otomasi, otomasi ladang yang kita buat. Jadi benda macam ni is kita panggil very important nak menentukan cost kita. Jadi agak panjang sikit lah apa ni Najib cerita saya ni. Itulah nampak kalau tengok teknologi tu ambil 1, 2 dan 3 sebagainya, campur jadilah teknologi dan sebagainya. Tapi itulah soalannya tadi ada panelis kita tanya, berapa lama ni break even untuk carikan Cik Munir sendiri? Bagi saya satu ladang katakan IoT untuk 10 ekar dalam masa 2 tahun dah dapat balik dah. 2 years. 2 tahun je. Maknanya tak mahal sebenarnya sebab kos-kos IoT ni kalau bajet kita dalam 10 ekar tu you can spend kat situ. Ini termasuk otomasi, bukan saja IoT dan otomasi. Kita mencerita lebih kurang 20-30% saja kos kita kat situ. Maknanya tinggi sedikit kalau compare kita dengan cangkul, tapi dia akan mengurangkan kita punya pekerja sedikit. Bukan tak ada pekerja langsung, tapi mengurangkan dari segi pengawalan. Yang kedua dari segi macam saya katalah precision farming tu. Macam mana kita nak mengawal ketepatan baja tu itu penting. Itu sangat penting lah. Yang lain-lain tu kurang penting macam voice command tu itu kurang penting. Kalau kamera, kalau kita ada site supervisor, itu guna site supervisor lah
untuk mungkin ladang ni, mungkin kamera tu untuk kita untuk kita communicate dengan pekerja kita. Okey, kita ada masa lebih kurang lagi 20 minit. Saya nak pergi kepada soalan-soalan yang orang kirim. Saya nak pergi kepada soalan salah seorang peserta kita, iaitu Haida. Haida ni menarik soalan dia sebab dari tadi kita sebutkan tentang kata apa ini adalah untuk pengoperasian ladang sebagainya. Tapi Haida ditanya apakah pandangan panel berkenaan dengan transformasi teknologi pertanian dalam pemasaran hasil pertanian. Sejauh mana aplikasi digital dalam pemasaran yang ada hari ini menarik minat warga usahawan tani untuk menggunakannya. Soalan ini saya kira amat menarik sekali. Tak kira Encik Modi boleh jawab, Cik Lokman pun boleh jawab sekali. Siapa nak jawab? Mudi, silakan. Saya jawab dulu. Okey, silakan. Menarik pasaran ni sebab kenapa saya nak jawab dulu? Sebab saya suka sangat pasaran ni. Ya, sebab any business, setiap apa kita nak tanam peria ke, nak tanam timun ke, nak tanam cili, is about pasaran ya. Bila kita cerita pasal pasaran ni, kita kena tahu dari segi kita panggil dalam setiap perniagaan ni, baik IT, pertanian, kita terdedah kepada kita panggil cartel business ya, ataupun kumpulan bisnes. Nama cartel ni bukan gangster ya, jangan terkejut pula cartel ni. Cartel adalah kumpulan, kumpulan peniaga di mana mereka ada akses kepada pasaran-pasaran ya. Dan setiap pasaran yang ada ni memang ada elemen-elemen digital kat situ ya. Macam saya kadang-kadang dapat juga elemen kat situ, harga terung berapa orang bagi hari ni. Harga cili berapa orang bagi. Dan ada beberapa kumpulan yang buat. Ada orang kata cili harga dia RM10, ada satu grup tu dalam website dia keluar harga RM9 dan bercampur-campur ya. Jadi pas dalam kita menggunakan dalam kita menggunakan IoT ya, ni lebih kepada IT lah ya. Dalam pasaran ni, memang ada software-software ataupun grup-grup yang membuat aplikasi ni di mana dia hire orang, dia akan ambil harga-harga dekat Selayang berapa, harga dekat supermarket berapa, kedai Aceh berapa, lepas tu dijual. Maknanya kalau nak tahu harga, bagi saya secah RM3 contohnya. You akan dapatlah harga. Dia akan ini lebih kita panggil kepada macam data analysis lah. Dia buat data analysis je, which is pricing analysis. Ada yang betul, ada yang tidak, ada yang dimainkan pun ada. Maknanya dia akan letakkan harga yang paling rendah, lepas tu harga paling tinggi pun akan muncul. Kenapa? Sebab dia ada simpan cili banyak-banyak. Pun boleh juga. Jadi kat sini bila kita cerita pasal pasaran, bagaimana IoT menolong, membantu, dia memang membantu kalau data itu adalah solid data. Ya, solid data. Kalau data itu adalah kita panggil dia punya sampling tu, 3 orang dia jumpa demam di Malaysia, dia kata satu Malaysia demam. Tak boleh lah. Kan, kecuali 3 juta, 32 juta orang, 12 juta orang demam, 50% demam, itu boleh. Setakat 2 orang tak boleh. Jadi some of those data daripada IoT, data daripada farm ya, ataupun data jualan di pasaran tu, kebanyakannya kita panggil ada yang manipulation, ada yang betul, ada yang tinggi sangat, ada yang rendah sangat, ada orang nak manipulate pun ada juga. Ada orang setakat dia nak jual dia punya data tu je. Mungkin sampling tu 2 dia ambil, tapi you bayar RM3, kalau ada 300 petani, dia dapat RM300,000 sebulan. Macam tu je. This is how the segment. Sebab itu kita pernah dengar lambakan cili kan. Adakah IoT membantu? Tidak. IoT setakat data untuk kita display, dan ketepatan data tu bergantung dengan sampling kita tadi tu bagaimana. Jadi aplikasi memang ada, tak ada masalah. Design pun murah sekarang ni, banyak available. Tapi like I say, pasaran ni tidak directly bergantung dengan apa yang kita lihat dalam sesuatu segmen tu lah. Dia lebih kepada dia banyak segmen. So don't rely on one segment. Itu penangan saya dari segi kita panggil pasaran, bagaimana dia membantu lah. Ataupun mungkin soalan dia tadi, dia kata boleh tak saya jual, bagaimana IoT ni saya boleh menjual cili online, dia kata. Boleh dijual online, tapi ada kelebihan dan kekurangan juga. Itu mungkin topik yang balinan lah. Boleh jual online. Kalau benda tu contohnya kita duduk di jauh di hulu mana entah ya, ada orang nak beli online sekilo cili. By the time kita hantar pergi ke Kuala Lumpur ni dah cair cili tu lah. Ataupun packaging kita pun dah hancur dah. Jadi sometimes the fresh ni online ni tak menjadi. Tak menjadi. Kecuali you dekat. Kalau di KL, contohnya you buat order online ayam, ikan, sayur, boleh sampai sebab kita ada Grab. Kita ada banyak, tetapi not applicable untuk mereka yang duduk mungkin dekat Sabak Bernam, mungkin duduk dekat di hujung benua sana. So tidaklah macam di Sarawak kan. Memang kalau di Kenawit, kalau Sibu tu cerita pasal online ni agak slow sikit lah sebab of infrastructure tadi tu. Ya, Cik Lokman ada apa nak tambah? Yes, itu menarik. I think saya rasa sebelum saya jawab soalan ni, saya rasa let's take a step back. Kita ambil langkah ke belakang sikit. Kita tengok bukan saja pada IoT, kita tengok teknologi tu secara menyeluruh. Apa dia? IoT ni sebenarnya salah satu daripada teknologi dalam pertanian. Betul
bawah teknologi ni ada IoT, ada AI, ada virtual reality, ada augmented reality, ada infrared teknologi, macam-macam teknologi boleh apply sebenarnya. Jadi sekali kita tengok untuk pemasaran ni, apa yang penting, Cik Munir tadi sentuh very valid point daripada seorang yang mengamalkan benda tu sendiri ialah on the ground punya data. Kan? So teknologi ni hanya berguna bila kita faham macam mana nak gunakan data. Kalau di teknologi, dapat data tu penting sebenarnya. Tapi tak gunakan data tu. Itu yang paling bahaya. Betul kan Cik Munir? Ya, you dah ada teknologi ni. Tapi tengoklah, okay, cat untuk baju ni naik tapi air turun. Apa benda ni? Tak faham. No point. So understanding of data tu, ilmu itu untuk memahami data tu lebih penting. So as equal, sama penting dengan menerapkan teknologi dalam pertanian. Itu pertama. So jadi saya panggil, saya refer balik to my point earlier. Kita nak cakap pasal teknologi ni, so kita fikir besar. Sebenarnya teknologi ni banyak, IoT, AI banyak. Dalam pemasaran ni sebenarnya, on the ground data daripada Cik Munir ni akan fit kepada data secara lebih besar. Ni di satu term lah, big data analytics. Kan, katalah saya sebagai kementerian, saya dapat maklumat daripada ladang Cik Munir, dapat maklumat daripada ladang orang lain. Saya secara keseluruhannya saya dah dapat satu pool of produce. Kata cili kat Malaysia saya dah tahu real time berapa banyak cili kat Malaysia. On top of that, saya pula boleh detect berdasarkan satu e-commerce platform for example, berapa demand pula orang nak beli cili real time. Jadi saya boleh match dia. Kan, this is the kind of technology yang kita cakap beyond IoT sendiri. Kan, kita cakap pasal e-commerce. So e-commerce ni ada elemen AI pula. AI contoh dia tahu, okay, demand banyak kat Johor. So dia akan buat modeling pula. Modeling untuk next year atau next month, kita kena tengok pula berapa cepat pengeluaran dari Johor untuk support demand dari Johor. This is the importance of technology dalam pemasaran. Jadi saya rasa again saya nak kita take a step back untuk faham teknologi ni meluas kan, daripada IoT, AI, macam-macam lagi lah. Tapi untuk pemasaran saya ambil point Cik Munir sikit, campur dengan e-commerce punya platform. Okey. Terima kasih. Knowledge tadi Encik Lokman sentuh pasal knowledge ni. Kalau ada data tak pandai baca tak jadi juga. Tapi golongan muda ni biasa diorang pandailah membaca data-data ni. Tapi sebelum tu knowledge ni, sebab Encik Munir sendiri ada jalankan bukan inisiatif ya, tapi Encik Munir ni kalau memilih orang untuk bersama-sama dalam perniagaan ni bukan sahaja sebagai pekerja tapi mengajar mereka supaya satu hari nanti mereka bolehlah membuka perniagaan sendiri. Encik Munir kongsikanlah perjalanan itu untuk mengajar orang ni, dan Encik Munir hasratnya supaya mereka boleh buka perniagaan sendiri. Ya, kita dalam Gerasi Cili memang saya dah 26 tahun berniaga. Jadi banyaklah pengalaman yang saya pernah berkeseorangan berniaga, boleh rasa. Jadi pengalaman pertama yang saya belajar kat situ, saya nak share, is that kalau nak berniaga ni jangan keseorangan. Don't be one person hero. Jadi Avengers. Kalau Avengers, dia satu team. Kalau pernah tengok Avengers, tengoklah Avengers. Kat situ macam-macam, ada Spider-Man, ada Superman, ada macam-macam man kat situ. Woman pun ada kan. Mereka bertarung bersama-sama menawan untuk menjaga dunia ni. Itu contohlah ya. Tapi sama juga, tidak lari juga dengan kita bila kita nak berniaga ni. Kita akan terapkan, kita panggil ni berkumpulan ya. Dalam bahasa, kalau lembutnya orang kata berjemaah, berkumpulan. Kalau keras sikit, sekarang saya pakai bahasa keras sikit dah tahun ni, saya pakai kartel. Kena berkartel. Maknanya anda tahu siapa kawan dan bagaimana gerak sama. Jangan bunuh bisnes orang lain. Don't kill other people business. Focus on the business, go for it. Sebab itu bila kita fikir itu dalam kita punya kumpulan Gerasi Cili, kita buat apa yang kita nak buat. Kita nak lihat anak-anak muda ni di bawah kumpulan saya ni, mereka ni kita nak terapkan orang ni bila dia lepas bekerja setahun 2 tahun, mereka buka syarikat sendiri. Itu sangat penting. Jadi macam itu kita ada Agro IoT, PLT kita buka, sebab saya nak grup-grup saya ni sekarang ni mereka nanti satu ketika mereka akan keluar daripada industri ni, mereka menjadi usahawan, bukan bekerja sepanjang zamannya. Itu visi Gerasi Cili lah ya. Sebab itu kita buat program macam-macam dengan agro muda ni. Macam contoh saya sekarang ni kita ada program 30 orang kekosongan. Kekosongan ada 16, 14 dah pun berjalan program anak muda ni, di mana mereka wajib buka syarikat. Maknanya mereka buka syarikat dan kita akan membawakan orang mana bekerja dengan kita dan juga mereka owner business. So they are my work with me. Jadi mereka nak belajar. Target kita adalah bila mereka keluar, ya, bila mereka keluar daripada 1 tahun bersama dengan Gerasi Cili, mereka akan keluar dan syarikat tersebut boleh menguruskan ladang-ladang 5 ekar, 10 ekar menggunakan teknologi.
Jadi sebab macam kita katalah, kalau kita tidak buat yang ni, 10 tahun, 20 tahun akan datang, tak ada orang berladang sebab yang tua-tua takkan nak berladang umur sampai 120 tahun. Jadi tinggal anak muda kita ni. Jadi this ada program yang kita buat, bukan setakat dengan ni, saya juga bekerjasama dengan MPC ya, dalam mengeluarkan, kita panggil ni this platform, supaya hasil dia mungkin saya pun tak nampak sekarang ni ya, mungkin 5 tahun saya nampak, tapi 20 tahun nanti, 30 tahun, kita akan ada satu pertanian lebih tersusun. Nanti Agrobank nak bagi loan pun senang. Agak mungkin Encik Lokman tekan je dekat komputer, oh ini dah ada tak pening kepala. Jadi semua kita nak marah ke situ. Jadi these are the thing yang kita nak buat lah. Kita nak wujudkan agropreneur. Sebab itu dalam Gerasi Gate, dalam Gerasi Cili, kita punya policy, kita tak ada foreigners. Kita semua local. Kerja Gerasi Cili daripada ladang sampai ke atas itu semuanya orang Malaysia. Kerana kita kena majukan ekonomi kita dengan cara begitu. Kalau kita nak lihat kepada tinggilah nak bayar gaji orang Malaysia ni, tidak tinggi kalau kita nak. Kalau kita nak, dia tak tinggi. Kalau kita tak nak, rendah mana pun kita kata mahal. Jadi kalau kita nak, jadi sekarang ni banyak peluang pertanian bagi saya lah yang kita nak boleh wujudkan agropreneur. Ya, saya amat berminat mengenai bila bercerita mengenai keusahawanan, entrepreneurship, saya akan berminat sebab ini satu platform untuk menjayakan pertanian. Itu penting lah. Jadi bagaimana? Cik Munir sebut tentang macam mana untuk golongan muda ni kita galakkan mereka masuk dan sebagainya. Ada soalan ni saya nak bawa naik soalan ni, tak silap saya soalan ni daripada Muhammad Faiz Saleh, kalau kita boleh paparkan, adakah pembiayaan bagi petani baru tanpa pengalaman? Contohnya saya ni yang baru seorang graduan yang baru tamat pengajian dan juga masih mencari pekerjaan dan ingin menceburkan diri dalam pertanian moden. Ini Cik Lokman lah, silalah. Terima kasih Cik Muhammad Hafiz Saleh. Familiar nama ni. So basically kalau mereka yang baru nak berkecimpung dalam pertanian, especially pertanian moden, sebenarnya ada beberapa avenue dan yang paling penting kat sini ialah knowledge atau ilmu pertanian itu sendiri, nak dapat dari mana kan. Jadi ada beberapa platform yang boleh digunakan. Saya suka nak promote kat sini platform yang saya rasa Cik Munir bersebut tadi, program Agropreneur Muda di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Kami Agrobank berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian. Kita ada satu program nama Program Agropreneur Muda. Di bawah program Agropreneur ni dia ada dua cabang besar. Yang pertama, kerajaan akan bagi grant permulaan dalam bentuk in-kind kepada sesiapa yang berminat untuk berkecimpung dalam pertanian. Sebab kami di Agrobank ni hanya memberi pembiayaan, tapi mereka yang baru nak masuk ni, of course dia perlu ada sikit history dah dulu before kita boleh bagi pembiayaan kan. Jadi this is a good platform untuk dia masuk dalam pertanian, mula dapatkan grant kecil-kecilan daripada Kementerian Pertanian dulu, mulakan kecil-kecil, after 12 months boleh datang ke Agrobank dan buat pembiayaan. Buat pembiayaan pun kami ada pembiayaan spesifik untuk agropreneur muda. Di bawah 40 tahun, dia punya profit rate hanyalah 2% sahaja. Mana tak jumpa dah kat bank lain. Confirm saya jumpa dah kat bank lain untuk menyokong golongan-golongan muda ni. Jadi again, dari segi bantuan kewangan tu insya-Allah ada di mana-mana. On top of that, kalau you ada good solution, kalau you tak nak pergi kepada normal mainstream punya pembiayaan, you boleh pergi kepada platform-platform ECF, equity crowdfunding, boleh pergi kepada platform P2P financing. Banyak je platform kat luar sana yang you boleh, as long as you punya business is viable. Itu option-option yang you ada, tapi paling penting kat sini ilmu. Paling penting kat sini kat ilmu, dan banyak agensi-agensi kerajaan di bawah Kementerian Pertanian yang menawarkan peluang ini, dan juga termasuk Cik Munir sendiri. Usaha Cik Munir buat ni memang usaha murni. Dan dia sebagai anchor company yang bukan sahaja mendidik tetapi juga memastikan orang tu berjaya. Tak ramai orang ada jiwa macam Cik Munir ni. Jadi saya tabiklah Cik Munir. Tanya. Terima kasih Najib. Yang ramai partisipan kita ni sebenarnya itulah mereka nak tahulah kan, macam mereka berminatlah dengan Agrobank produk dan sebagainya. Ada juga partisipan kita tulis ni, terima kasih kepada Agrobank kerana selalu menyokong kami dari sebuah farm kecil di Kundasang akhirnya jadi supplier hypermarket dan KFC Sabah. Tengok perjalanan ni bersama dengan Agrobank ni luas. Ni kita berbaki kurang 5 minit lagi. Saya nak ke Cik Munir. Tadi sebelum kita bermula sesi ni saya mendengar Cik Munir bercerita tentang golongan asnaf juga diberikan tumpuan. Kalau boleh dikongsikan sedikit. Sebab golongan asnaf selama ni kita berikan, kalau istilahnya tu kita berikan pancing, kita berikan ikan sebelum ini. Sekarang ni kita nak bagi pancing. Apa sebenarnya inisiatif ni, Cik Munir?
Oh ya, mengenai kita juga buat program dengan Asnaf ni. InsyaAllah by next week kita akan melihat tanah bersama dengan Majlis Agama Islam dan Persekutuan. Salah satu projek lah bentuk ni, di mana bila kita melihat kepada golongan Asnaf, kita melihat mereka ni ada kekuatan dari segi kudratnya, dia ada kekuatan mereka, ada juga kelemahan mereka ada, di mana bila kita pergi, kita settlekan area yang lemah tu. Contoh marketing ya, sebab bila marketing ni mereka tidak akan mampu untuk menjual satu hasil yang besar. Jadi kita akan handle dari segi kat situ. Tapi mereka boleh buat secara kecil. Mana skala kecil, bila kita kumpulkan mereka ni, dia akan menjadi satu skala yang besar. Kita panggil cluster farming. Jadi Garasi Cili membuat cluster farming nationwide sekarang ni. Di mana tempat kita buat, kita fokus kepada cluster farming. Secara cluster, di mana mereka akan berkongsi. Jadi tak adalah setiap seorang Asnaf tu kena beli motosikal seorang. Jadi bila satu kawasan berkumpul di 1 ekar tu kita beli sebiji motosikal kat situ. 1-2 biji je mesin potong rumput contohnya. Berbanding dengan 20 orang Asnaf, setiap orang kena beli mesin motor rumput, mereka kena jaga sendiri. Bila dia demam, habis ladang tak ada jaga. Bila kita kumpul mereka secara kluster, kalau salah seorang daripada Asnaf tersebut bermasalah, ladang dia masih berjalan lagi. Itu satu. Yang kedua, bila mereka belajar dari segi the proper tapping the business model. Sebab kadang kita tak boleh jadi kat Asnaf ni, mereka kena pandai berniaga. Mereka kena pandai menjual. Mereka kena pandai beladang. Segalanya kena pandai. IoT pandai. Lain mereka tak berjalan. Sebab kita yang belajar Master in Business Admin pun 4 tahun kat universiti. Ini nak ajak Asnaf tadi buat bagaimana nak menjual cili dalam masa 2 jam. Memang tak berjaya. Kan? Dan mereka tak ada kartel. Mereka tidak ada kumpulan. Memang tak dapat. Sebab itu kita lihat banyak. Bila keluar hasil, mereka terdedah kepada harga. Kan? Dengar cili harga RM15, mereka pun sibuk bertanam. Tapi bila hasil keluar, harga cili RM1.5 aja menangis. Kesian kan, nasib baik baja percuma dia kata pertanian bagi. Jadi kita tak nak macam tu lagi dah. Sebab benda ni selalu berlaku. Jadi apa yang kita buat? Kita buat program, kita panggil ni contract farming secara kita panggil secara cluster. Di mana mereka ni confirm kita tahu dia akan buat duit. Yang kedua, marketing akan ada. Sebab kita tak boleh champion on every sector. Kita tak boleh, kita demam pun kita yang nak jadi doktor, kita nak jadi driver, nak jadi pilot, tak menjadi macam tu. Jadi kalau you can make money from the farming, make money from the farming. Kalau you seorang very good dalam drone, especially drone, buat untuk semua farming, buat drone saja. Ataupun dalam IoT untuk detect sensing punya ni kan, focus on that. Kalau you ada tanah banyak, fokus ke tanah tadi tu. Jadi asal-asal tadi kita bawa, bila kita bawa dalam program macam ni, kita nak diorang ni bukan kita panggil mendapat duit saja, tapi mereka ada future. Maknanya nanti bila dia dah tahu menguruskan ladang yang kecil, dia buka daripada mungkin 300 polybag pergi kepada 1000 polybag, 1000 kepada 2000. Jadi anak mereka boleh membantu kat situ. So this are the thing kita tengah buat dari segi Asnaf lah. Okay. Cik Munir, kalau panelis ni nak tahu lebih lanjut bukan saja program Asnaf tu, nak juga belajar dengan Cik Munir dan sebagainya, boleh kontak. Macam mana kontak Cik Munir ni? Boleh kontak saya melalui email munirhashim@gmail.com ataupun boleh pergi kepada Facebook kami ya, facebook.com/Garasi Cili. Boleh hantar kat situ. Kita banyak menggunakan Facebook sekarang ni sebab anak-anak muda semua Facebook, Twitter, Instagram dan sekarang ni tak ada nak pergi website dah, semua ke Facebook. Canggih dan sebagainya. Okey, lepas tu kalau Agrobank, tahulah pergilah ke Agrobank untuk mendapatkan semua maklumat dan sebagainya. Ini penting kerana ada semua pembiayaan ini untuk mendapatkan pembiayaan terkini dan juga khidmat nasihat, bimbingan. Jangan risau, Agrobank akan menilai segala proposal yang dibawa dan sebagainya. Viability itu akan dilihat dari situ dan boleh juga kontak Encik Munir untuk mendapatkan perkembangan lanjut. Kalau berbincang topik ini memang tak cukup masa sahaja, panjang sebenarnya, menarik sekali, tapi itu sahaja masa yang kita ada. Jangan lupa ini adalah sesi, ada banyak lagi sesi yang Astro Awani jalankan. Minggu depan sahaja kita akan ada Health Matters series next week, iaitu berkaitan dengan corona phobia. Ini berkaitan dengan COVID-19 tapi corona phobia. Untuk maklumat lanjut boleh pergi ke www.link.astroawani.com untuk mendaftar dan sebagainya. Dan juga jangan lupa selepas habis sesi ini nanti akan keluar pop-up dan sebagainya, pop-up untuk anda menilai sesi kita pada hari ini. Nilailah pada 5 bintang kerana banyak ilmu yang dikongsikan pada hari ini untuk pengetahuan kita bersama. Saya yang tidak terlibat dalam pertanian pun banyak tahu, rasa macam dah boleh buat pertanian dah rasa hari ini bila mengetahui segala ilmu yang dikongsikan dan sebagainya. Terima kasih Encik Munir, Encik Lokman dan sebagainya. Terima kasih juga kepada partisipan semua kerana bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Okey, sekian saja. Saya Najib Aruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.